Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Selamat Hari Raya Mok Teh ucapkan untuk semua. Okey, di video kali ini Mok Teh akan kongsikan bagaimana Mok Teh buat ketiga resipi tersebut. Resipi ni sesuai sangat dimakan di pagi raya. Ramai yang cari sebenarnya nak buat resipi ni. Jom. Resipi pertama, ketupat palas manis berkacang. Inilah ketupat yang dah sedia siap dihidangkan. InsyaAllah di video kali ini Mok Teh akan kongsikan dengan anda dari A sampai Z macam mana Mok Teh sediakan dan buat ketupat palas manis berkacang. Memang sedap. Di sini juga Mok Teh nak kongsi dan bongkar rahsia turun-temurun ibu Mok Teh yang selalu buat ketupat kacang ni. Okey, ketupat manis berkacang. Nah, dalam video ni Mok Teh akan bongkarkan dan kongsikan dengan anda insya-Allah. Baik, mula-mula Mok Teh akan rendam beras pulut. Okey, 2 kilo beras pulut, tak kisah jenama apa. Okey, rendam selama 4 ataupun 5 jam lah. 3 jam pun dah boleh sebenarnya. Okey, lepas tu kacang. Kacang ni pun direndam sekejap dan direbus. Ni kacang kalau kat Kelantan panggil kacang catok. Kalau di Kelantan ni orang panggil kacang catok. Gitulah. Mungkin setiap tempat berbeza panggilannya. Kalau kat Kelantan tu panggil kacang catok je. Okey, kat sini Mok Teh tak tahu panggilan apa dia. Okey, lepas tu santan pekat. Okey, lebih kurang 1 kilo santan pekat. Okey, santan pekat tu dimasak terlebih dahulu. Okey, dimasak sehingga mendidih dan masukkan sedikit garam ya. Okey, ni dah ada pekat lah, nampak macam kepala santan. Okey, okey, lepas tu okey, ini beras pulut yang telah direndam selama 5 jam tu. Okey, lepas tu masuk ke dalam pengukus lah. Lepas tu ni salah satu tips untuk cepat pulut tu empuk. Okey, buat lubang kat tengah tu ya, supaya wap tu meresap masuk ke dalam itulah dan membuatkan pulut kita tu cepat masak lah. Tak ada terlalu lama sangat lah. Okey, itu salah satu tips juga. Okey, inilah dia Mok Teh kukus sehingga masak lah ya. Okey, kalau dia tak ada putih-putih, dia dah lembut semua tu, dia dah masak. Okey. Okey, nampaknya pulut ni pun dah hampir masak, lebih kurang dalam 1 jam juga, 1 jam lebih jugalah, 1 jam setengah macam tu. Tapi tak boleh nak ikut masa sebenarnya, tengok kepada pulut tu dia masak ke tak, nak kena tengok lah ya. Kadang-kadang berapa jam pun tak sama dengan kita masak. Janji dia dah masak tu ialah. Okey, nampak pulutnya macam dah masak. Okey, ni Mok Teh prosesnya Mok Teh akan masukkan ke dalam besin lah, besin besar sikit untuk dikacau. Okey, bersama santan pekat tadi. Okey, ni Mok Teh dah masukkan santan pekat tu, masuk sedikit demi sedikit ya. Okey. Okey, lepas tu kita akan kacau dah. Ni nampak, ni kepala santan yang kita dah masak tadi, masak sekejap je, dia dah mendidih, campurkan garam tadi. Okey. Okey, dah sejuk, masukkan sedikit gula. Okey, ni anggarkan je lah gula ya. Kalau nak manis lebihkan, kalau nak kurang kurangkanlah. Okey, mengikut sesuai selera anda. Okey. Okey, masukkan gula. Ni 2 kilo 2 kilo beras pulut ya guna. Okey, lepas tu sambil-sambil tu masukkan kepala santan yang kita dah masak tadi. Okey, sambil kacau-kacau. Kalau orang Kelantan panggil arung topak, lebih kurang macam itulah. Okey, kacau-kacau lah, sebatikan gula dan kepala santan tu. Okey, santan yang pekat yang telah dimasak tadilah. Okey, masa ni pulutnya masa ni pulut yang lepas kita kukus tadi panas-panas. Okey, lepas tu kemudian masukkan kacang tadi. Kacang yang telah direbus empuk tadi. Okey, ni kacang ni. Kat sini kalau kat Kelantan dia panggil kacang catok. Tapi kat luar sana Mok Teh tak tahu dia panggil apa. Itulah. Okey, tambahlah sedikit gula jika nak manis. Okey. Ini kita orang sama-sama rewang tau. Sama-sama rewang buat ketupat ni. Itulah.
ramai-ramai, itulah ramai membantu itulah. Baik, masa ni nak kena kacau sehingga sebati, sehingga dia dah sebati semua tu. Lepas tu baru tu boleh sejukkan lah. Okey, dah sejuk tu baru kita boleh bungkus. Masa panas ni jangan bungkus lah, nanti meletup tangan, melecur tangan tu, meletup lah. Itulah. Okey, tunggu sehingga dia sejuk dulu. Okey, sebelum tu sambil-sambil tu boleh buka daun palas. Okey, ni dia daun palas yang dah dibuka lah. Ni daun palas yang kita orang buka lah sama-sama rewang kan. Okey, nampaknya pulut yang kita dah masukkan kacang, santan tadi dah campur sekali tu kan, dia dah sejuk. Jadi masa ni kita sama-sama bungkus ketupat tu. Nampak? Ni di antaranya lah. Okey, ni okey, bungkus ketupat. Okey, di video sebelum ni Mokti dah kongsi share macam mana nak bungkus ketupat supaya bungkusan dia tu cantik, terbentuk cantik. Okey, inilah. Okey, Mokti ulang lagi sekali dalam video ni, okey, supaya semua faham lah. Sekali arung lah. Okey, daripada A sampai Z tadi proses untuk kita buat pulut dia. Okey, ni kita proses untuk bungkusan yang kemas dan cantik. Nampak tak? Okey, gulungannya tu nak kena bucu dia tu tajam, sampai tak kelihatan, tak nampaklah keluar dia punya pulut tu. Okey, itulah cara teknik bungkusan yang kemas. Okey, lepas tu nampak dah penuh, dia pastikan penuh okey, baru lipat. Tapi di video sebelum ni Mokti dah share. Okey, lipat. Okey, macam tu. Okey, lepas tu samakan kat tengah tu, tekan bahagian tu. Okey, putar dia. Okey, lepas tu lipat ke bawah. Nampak? Senang bukan? Dan kemas dan cantik lah. Nampak? Okey, bahagian kiri dan kanan bucu dia tu memang tak keluar sikit pun pulut tu. Jadi kemas dan cantik. Okey, bahagian tu nak kena center tengah-tengah tu. Okey, okey, tarik sedikit. Ni dia rumit sikit. Lepas tu ikatlah dia bahagian atas tu. Okey, nampak cantik dah kemas kan? Itulah teknik dan cara bungkusan yang cantik dah kemas. Okey. Lepas tu ikatlah daripada atas tu. Ini nak kena menggunakan kain, tarik dengan kain baru dia tak licin, sebab tangan kita licin. Okey. Okey, masa nak bungkus tu kita sediakan sedikit air lah kan, supaya tak melekat, sebab pulut ni dia melekat. Okey. Nampak hasilnya cantik kan? Inilah hasilnya. Ketupat palas, bungkusan yang cantik dan memang sedap tau. Pada yang menggemari, memang sedap ketupat palas. Sesuai sangat time-time keramaian macam ni lah, kenduri kendara ataupun majlis apa-apa kan. Dan sesuai sangat waktu pagi raya. Kan raya dah nak dekat ni kan. Sesuai sangat lah. Yang tengok video Mokti ni boleh belajar daripada A sampai Z cara buat ketupat palas berkacang. Ketupat manis lah. Okey, berkacang. Kalau nak buat yang tawar pun boleh, tak perlu taruh gula dan kacang. Okey, lepas tu sebelum kita nak rebus, kita potong dulu bahagian atas tu lah. Potonglah supaya dia cantik. Okey, kemas cantik. Lepas tu susunlah dalam periuk. Tips juga untuk elakkan dia hangit kat bawah tu, hangus. Okey, letak daun palas yang kita dah yang tak guna kan, daun palas yang lebih-lebihan daun palas tu. Okey, susun dalam periuk. Okey, ni tip juga untuk rebus. Okey, pastikan nak kena tengah. Okey, airnya tu separuh saja, jangan penuh airnya. Okey, masukkan air sehingga separuh periuk tu je. Okey, kemudian macam biasa tutup dan rebus sehingga masak. Okey, ni lebih kurang 1 jam, lebih kurang macam tu lah. Tengoklah pada air, keadaan air. Dan kita tengok jugalah pada keadaan ketupat tu lah. Dah masak, boleh angkat lah. Nampak? Ini dah masak, lebih kurang 1 jam lah dia rebusnya tadi. Okey, Mokti susun dalam besen ni balik. Nampak? Sedia dihidangkan. Senang bukan? Sebenarnya tak susah pembuat ketupat ni. Cuma nak rajin saja. Rajin dan tekun bungkusnya. Itulah. Nampak? Tada! Memang cantik bentuknya dan memang sedap. Betul-betul sedap. Okey, anda kena cuba resipi turun-temurun ibu Mokti ni. Memang sedap. Alhamdulillah. Anda kena cuba tau. Pasti sedap.
Sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh untuk kali ini. InsyaAllah di video yang akan datang Mok Teh akan kongsikan dengan anda resipi yang lebih menarik lagi. Menu kedua, jom kita buat pula tapai pulut daun pisang. Inilah dia tapai pulut daun pisang. Sedap sangat-sangat sebenarnya tapai ni. Manisnya memang sedap. Kepada yang menggemari tapai pulut ni, lagi-lagi dibungkus dengan daun pisang, memang sedap lah. Lagi-lagi time nak raya kan, ramai tercari resipi ni, Mok Teh percaya. Okey, jom ikut Mok Teh, sama-sama Mok Teh akan kongsikan dengan anda bagaimana nak buat tapai pulut daun pisang yang cukup ringkas dan mudah. Jom. Sediakan 1 kilo beras pulut, 1 biji yeast ataupun ragi, lidi kelapa dan daun pisang. Baik. Bahannya pun cukup ringkas dan senang. Okey, baik. Mok Teh guna 1 kilo beras pulut ni. Okey. Senang, 1 kilo tu kita tuang je dalam bekas dan rendam selama 1 jam. Ini tujuan untuk cepat lembut pulut tersebut apabila kita kukus. Okey, 1 jam 2 jam terpulang lah ya. Rendam lebih lama lagi cepat sebenarnya proses dia masak. Okey, macam biasa bersihkan. Okey, akan masukkan dalam pengukus lah macam biasa. Lepas tu kacau-kacau lah. Baik, Mok Teh akan buka lah. Okey, dan kacau sebatikan pulut. Okey, lagi bagus jika pengukus tu dia berlubang-lubang. Sebab ni Mok Teh duduk kampung. Jadi kat kampung ni tak ada pengukus yang lubang-lubang tu. Jadi Mok Teh terpaksa masuk dalam bekas yang steel lah. Okey, kalau dalam pengukus di lubang tu dia cepat masak sikit lah. Okey, tip dia untuk cepat masak tu, okey, lubangkan pulut kat tengah tu biar nampak dia punya lubang tu lagi cepat. Okey, ni Mok Teh ringkaskan. Ni dah masak dah. Okey, dah masak. Maknanya dah tak ada putih-putih. Nampak beras putih-putih tu, maknanya tandanya dia dah masak lah. Okey, ceduk pulut tersebut tu masukkan dalam dulang. Okey, sampai habis lah. Macam dalam video tu. Alright, biarkan dia sejuk, betul-betul sejuk tau. Okey, kacau-kacau lah biar uap panas dia tu cepat sikit sejuk. Okey, jangan tabur ragi masa dia panas ataupun hangat-hangat. Pastikan betul-betul sejuk ya. Okey, kacau-kacau tu lah. Okey, masa ni Mok Teh dengan kakak ipar Mok Teh kat dapur ni. Masa ni kat kampung, biasalah kat kampung meriah sikit kan. Itulah. Okey, sama-sama kita gotong royong. Okey, nampaknya pulut ni dah hampir memang sejuk, dah betul-betul sejuk. Okey, kita akan taburkan 1 biji ragi. Okey, ni nampak tak? Ini sebenarnya tangan mak mertua Mok Teh ni. Itulah. Dia memang pakar buat macam ni kan. Okey, lepas tu kita pastikan guna penapis teh. Okey, untuk ratakan ragi tu lagi cantik sebenarnya. Ragi tu dia ditapis lagi cantik lah sebenarnya. Ini tips orang tua dulu-dulu. Itulah sebenarnya mak mertua Mok Teh lah. Pulut tu okey, lepas tu kacau-kacau sebatilah biar ragi tu rata sebati. Okey, macam lebih kurang macam dalam video tu. Itulah, air tangan dulu-dulu kan buat tapai ni memang sedap, manis, tapi memang betul manis. Okey, kacau. Okey, masa ni Mok Teh yang tengah ambil kamera. Okey, mak mertua Mok Teh yang ratakan ragi di atas pulut tu. Okey, yang tukang bungkus ni Mok Teh lah. Alright, ratakan. Okey, masa ni kami gotong royong lah masa kat kampung. Okey, nak menghasilkan tapai yang memang betul manis dan sedap. Inilah caranya. Sebenarnya tak susah pun. Bahan pun memang cukup ringkas. Tepung pulut dan ragi. Dan bahan macam bungkusan lah. Okey, kalau nak letak dalam daun pisang dan lidi. Kalau nak letak dalam bekas pun boleh. Okey, kita orang buat
dua jenis lah, maknanya dalam daun pisang pun kita orang buat, dalam bekas pun kita orang buat. Okey. Baik, ini adalah lidi yang kita gunakan lah. Okey, lidi kelapa biasa. Okey, ni proses pembungkusan. Okey, ini tip bungkus dalam daun pisang. Pastikan daun pisang tu terlebih dahulu dibersihkan lah. Okey, mula-mula Mak Teh akan nak cantumkan. Lepas tu lipat kiri dan lipat kanan, lebih kurang macam ni, macam bungkus nasi lemak macam tu. Okey, lepas tu ambil satu daun pisang. Okey, letak dekat tengah-tengah tu. Okey, lepas tu lipat. Lepas tu kita akan lidikan dia. Cantik dan kemas bukan? Itulah salah satu tip cara bungkus tapai pulut menggunakan daun pisang. Lepas tu gunting ke atas, cantikkan dia, rapikan dia. Inilah hasil yang Mak Teh dah bungkus, nampak? Comel dan cantik kan? Kita rapikan ke atas tu, nampak selari dan cantik. Kemas bukan? Okey, Mak Teh harap anda pun boleh buat, sebenarnya senang sangat. Okey, itu yang daun pisang. Okey, lepas tu setelah dah dibungkus, okey, pastikan tapai kita tu ditutup dengan kain lah, kain tuala. Okey, biarkan sehingga 2 malam lah. Okey, 2 malam dah cukup manis. Kalau dia dah keluar air berair tu, bermakna dia tapai kita tu dah masak dan memang manis. Okey, itu salah satu. Okey, dan kita orang juga selain buat daripada daun pisang tu, masukkan dalam bekas macam ni, bekas tertutup. Okey, senang kan? Kalau yang nak makan banyak, okey, boleh dalam bekas macam ni. Okey, nampak? Susun dalam bekas ni, cantik kan? Lepas tu boleh tutup dan biarkan sama juga macam yang dalam daun pisang tu, dalam 2 malam lah. Bermakna 2 malam tu tapai kita dah memang betul-betul masak dan manis lah, insya-Allah manis. Sebenarnya dalam video Mak Teh ni dengar riuh rendah kan, sebenarnya ramai sebenarnya kat kampung ni. Okey, itulah bunyi bising sikit. Okey, tapi tak apa. Proses buat tapai ni tetap dijalankan. Itulah sebenarnya bunyi riuh rendah macam tu, memecah suasana kampung ramai-ramai. Itulah. Okey, maka terhasillah tapai pulut ni. Memang sedap. Okey, anda kena cuba dan cuba buat. Jika anda rasa resipi ini bermanfaat, boleh share sebanyak mungkin kat luar sana. Baik, menu yang ketiga, ketupat. Kat sini Mak Teh akan tunjuk tips dan cara bagaimana Mak Teh buat ketupat ni. Ketupat tu menjadi lembut dan cantik, sedap. Okey, jom kita intai apa yang Mak Teh letak dalam menghasilkan buat ketupat yang lembut cantik ni. Okey, bahan yang kita perlu ada daun kelapa yang muda ya. Lepas tu beras, tak kisahlah beras apa okey, beras. Dan terakhir sekali daun pandan. Mesti daun pandan ya, untuk mewangikan ketupat kita tu. Okey, sebelum kita masak ketupat, kita buat dululah sarang ketupat tu. Okey, kita buat dulu ketupatnya. Okey, jom layan.
inilah dia ketupat yang dah dianyam. Okey. Dah banyak anyam tu, kita ready lah ya. Ya, nampak tak? Inilah hasil air tangan suami Mukti buat ni. Itulah. Memang dia pandai ayam ketupat ni. Okey. Dan kita sama-sama buatlah. Okey. Saya ambil kamera, dia yang buat. Okey. Bolehlah kan? Okey. Dah apa? Okey, dah banyak dah kita buat tu. Nanti kita akan masukkan beras dalam sarang ketupat ni ya. Okey. Ni ketupat. Sarang ketupat dah siap lah. Okey. Ada lagi satu tu. Okey, dah last lah tu. Okey, inilah hasilnya. Betul lumus buat sarang ketupat yang akhirnya dah siap lah. Okey, inilah hasil. Okey, hasil sarang ketupat yang dah dibuat oleh suami Mukti. Okey, lepas tu okey, kita akan masukkan dalam lubang tu untuk masukkan beras. Okey, beras lah. Pertama kali beras lah kita perlu ya. Tak kisahlah beras apa pun ni. Kalau boleh beras yang yang memang lembut tu lagi sedap sebenarnya. Okey, masukkan. Okey, ni time kita masuk ni kita kena tahu berapa banyak yang kita masuk untuk sukatan setiap sarang ketupat tu. Okey, jangan terlalu banyak tau, nanti takut terlalu keras. Okey, paras dia tu paras bawah tu sikit je, jangan tengah-tengah tau. Tengah-tengah tu dia keras. Okey, antara bawah sikit saja kita penuhkan. Okey, nampak? Ini ketupat bentuk bawang. Okey, nampak? Ni dah isilah. Okey. Okey, buat masukkan ketupat ni, beras tu nak kena pandai jangan parah-parah tengah-tengah Maknanya sikit saja, 1/3, lebih kurang macam tu lah. Okey. Kalau macam kita letak banyak dia boleh keras, kalau kurang dia jadi lembik. Kalau nak cantik lebih kurang paras yang Mukti tunjuk tadi tu. Itulah ya. Okey, lepas tu bersihkanlah, rendam. Okey, masukkan air dalam dalam periuk. Kita kena rendam dia seketika ya, untuk kembangkan beras dalam tu. Okey, ini adalah salah satu tip untuk lembutkan ketupat kita. Dan ketupat kita rebus tu okey, cepat masak dan ketupat tu lembut cantik lah. Itu tips dia. Okey, nak kena rendam dia terlebih dahulu. Okey, masukkan air, rendam dulu dalam 2 jam ke 3 jam ke, supaya ketupat tu cepat masak dan menghasilkan ketupat yang lembut. Okey. Ni Mukti satukan dan Mukti simpul ya. Ni tujuan senang nak kalau kita rebus nanti senang nak angkat lah. Maknanya dia dah tersimpulkan. Okey, Mukti simpul dalam 5 macam tu lah lebih kurang. Okey. Jadi kalau kita nak angkat tu dia senang. Dia dah tersimpulkan. Kalau tak jenuh nak angkat satu-satu tu kan lambat. Okey. Okey, buat sehingga habis. Orang dulu-dulu macam ni lah cara dia buat kan. Itulah, rajin menganyam ketupat kan. Kalau orang kita sekarang ni main dalam plastik je kan. Taruh dalam plastik tu pun boleh buat cara macam tu. Tapi kalau ada dalam ketupat, boleh buat macam ni lah. Kalau pandai anyam lah. Kalau tak pandai anyam, boleh masukkan beras dalam plastik. Lepas tu tebuk-tebuk lubang, boleh rendam macam biasa, macam buat ketupat ni jugalah. Okey, cuma bezanya dia plastik. Okey, tapi sedap dengan buat sarang dengan daun kelapa yang muda ni lah. Lagi unik dan lagi cantik. Nampak sangat kan suasana hari raya kalau ada ketupat daun kelapa ni kan. Betul tak? Okey. Lepas tu simple lah. Simple sehingga habis ya. Lepas tu biarkan, rendamkan ketupat ni sebelum rebus dalam 2 jam ataupun 3 jam. Supaya beras dalam ketupat tu dia kembang. Itu tips atau tujuan untuk lembutkan ketupat dan ketupat kita senang masak dan tak lama masaknya. Tak adalah terlalu lama. Okey, sebab dia dah lembut, kita dah rendam kan. Okey. Okey, lepas tu untuk mewangikan ketupat kita ni, kita kena masukkan
daun pandan lah, 2 helai daun pandan. 2 helai simpulan daun pandan dalam rebusan ketupat nanti. Okay. Ni daun pandan Mok Tih ni pun dah kering dah. Tapi boleh lagi. Kan? Letak peti ais kan, dia dah macam apa, dah kering sikit. Tapi bolehlah, janji dia boleh menghasilkan bau dia tu. Jadi mewangikan kita punya ketupat. Okey. Inilah hasilnya. Mok Tih dah rendam dalam 3 jam lebih kurang gitulah. Okey, letak atas dapur gas, boleh rebus. Okey, nampak ni dah hampir nak mendidih dah ni. Okey. Sambil-sambil tu rebus daging, nak buat rendang. Itulah biasalah kan. Kalau hari raya tu mesti ada rendang, lodeh, sayur lodeh kan. Itulah lontong. Okey, rebus ketupat. Okey, kalau dah lebih kurang Mok Tih rebus ni dalam 1 jam lebih je, dekat hampir 2 jam juga. Lah 1 jam setengah gitulah. Dah masak lah. Okey, nampak ni hasil yang Mok Tih dah rebus. Ketupat dia pun dah macam penuh, dah penuh, dah memang dah jadilah. Nampak. Inilah hasilnya Mok Tih dah keluarkan daripada periuk yang Mok Tih dah rebus tu. Memang cantik lah. Ni masih panas lagi. Okey, Mok Tih biarkan biar dia sejuk. Nanti esok pagi hari raya dah boleh makan. Okey. Ni hasilnya. Okey, dah sejuk. Mok Tih akan potong. Okey, kita sama-sama kita tengok macam mana hasil yang Mok Tih buat ketupat ni. Isi dia dalam tu memang padat, lembut dan memang cantik lah. Nampak. Okey, Mok Tih potong memang dah jadi, nampak. Tara kan. Cantik dan lembut lah isinya. Tak keras. Memang lembut dan padat lah. Senang je rebus ketupat ni, senang je. Tapi kalau tak tahu, rebus ketupat ni boleh jadi lembik dan keras. Kalau kita tak tahu nak sukatkan dia tu macam mana. Okey, ni kali kedua Mok Tih potong. Okey. Okey, nampak. Ni pun cantik, nampak. Padat, lembut. Memang jadilah ketupatnya. Okey. Sesuai dimakan dengan lodeh, sayur lodeh, lontong lah kan. Lepas tu ataupun rendang ayam, rendang daging. Okey. Inilah dia hasilnya ketupat daun kelapa by Mok Tih. Sedap tau, lembut dia, kenyal-kenyal dia, memang sedap lah. Okey, anda kat luar sana boleh cuba sebab menu ni memang sangat-sangat ringkas. Cuma kita kena tahu cara dia je macam mana kan. Cara macam mana kita nak masuk paras, mana kita nak masuk beras dalam sarang dia tu. Itu je kita kena tahu. Lepas tu cara rebus dia tu kena rendam dulu seketika. Inilah hasil ketupat by Mok Tih. Cantik bukan? Anda kat luar sana boleh buat tau. Masukkan dalam pinggan untuk hidangkan di pagi raya. Sesuai sangat-sangat. Inilah hasilnya. Nanti sebelum nak hidangkan tu, potonglah tali dia tu berserabut, nampak kan. Okey, potong kasih kemas. Okey, nampak. Dah potong kasih kemas tu, bolehlah dihidangkan. Senang apabila kita nak makan, kita potong je kat tengah tu. Itulah hasil okey, ketupat by Mok Tih. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Walaupun penat kan, tapi alhamdulillah, Mok Tih sangat happy sangat dapat berbagi resipi kepada anda semua. Okey, Mok Tih harap anda semua dapat buat dan dapat ikut step by step apa yang Mok Tih sarankan dalam video ni. Okey, sampai jumpa lagi. Moga tiga resipi untuk menu pagi raya ni bermanfaat dan anda boleh ikut dan buat, insya-Allah. Okey, Mok Tih ucapkan selamat hari raya dan selamat berpuasa. Masih dalam puasa lagi kan? Okey, bye. Assalamualaikum.